Menarik hari ini, MHI 8 Januari 2024. Bersama penyanyi kesayangan ramai, Liza Hanim yang bakal bertemu peminatnya dalam 27 tahun karier seni. Padu, sebagai masyarakat, banyak perkara yang perlu kita cakna, pelbagai bentuk bantuan di dalam satu sistem penggalan data. Juga pelbagai lagi kisah menarik bersama Nazruddin dan Rina. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pelbagai pengisian yang menarik. Antaranya kita menjemput Liza Hanim, diva superstar. Bila saya tengok gambar dia posisi macam tu tadi kan, macam Hazrina Kasim tiba-tiba tak salah Liza. Lain. Lain Lain. Ada manis itu tu star. ada. Oh, itu star. Ini superstar dia. Mana ada. Apa pun kami nak mengucapkan selamat pagi kepada semua pagi ini 8 Januari 2024 di minggu kedua tahun baru ini. Kami doakan perjalanan anda baik-baik sahaja. Baru saja Nas kongsikan sebentar tadi, itu antara rangkuman perjalanan 1 jam yang bakal kami bawakan untuk tontonan anda penonton MHI. Kita terus nak kongsikan. Ini sedikitlah perkabaran duka. Walaupun kita dah masuk tahun yang baharu ini, tetapi keadaan cuaca di negara kita masih lagi di beberapa lokasi ditenggelami banjir. Jadi bila kita nampak di sini, inilah dia cuaca semasa. Apa yang kita nampak di sini semuanya alhamdulillah terang benderang di Peninsular Malaysia, kecuali di bahagian utara di Alustar masih hujan. Tapi apa kita nak tumpukan perhatian sebenarnya di sebelah selatan, ya, amaran hujan lebat berterusan dijangka berlaku di kawasan Pahang, dan kalau kita nampak di sini semakin naik airnya di Johor, Segamat, Keluang, Mersing, Kota Tinggi, dan juga yang apa kita nampak di sini Pontian, ya, semakin ditenggelami air. Jadi waspada, hujan juga berterusan dijangka berlaku di Pahang, di kawasan Maran, Kuantan, Bera, dan juga di Tangkak, Muar, Batu Pahat, Pontian, Kulai dan Johor Bahru seperti yang kita sebutkan. Ini berkenaan dengan amaran hujan yang berterusan dari segi 3 kategori parasnya. Yang kita risaukan, khawatirkan keadaan di selatan negara ketika ini, di mana banjir berlaku di Johor, terutamanya di kawasan Kota Tinggi yang menjadi daerah paling teruk terjejas, dan kita harapkan agar situasi ini tidaklah berlarutan melibatkan daerah-daerah yang lain. Kalau kita lihat dari segi perkongsian visual di laman sosial ni memang amat merisaukan, ya Nas? Merisaukan dan juga menyayat hati, ya. Apa yang kita dapat daripada Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, Tan Sri Dr. Azmi Rohani berkata, Johor menaik, mendadak kepada 3,322 orang di 45 pusat pemindahan sementara, dan insya-Allah kita akan memberikan nombor-nombor dari semasa ke semasa di buletin utama dan juga buletin semasa. Walaupun dalam situasi ini kita difahamkan bahawa pelajar-pelajar SPM hari ini akan menduduki peperiksaan untuk ujian ujian bertutur, tak salah saya, kan? Saya. Jadi kita mengharapkan agar adik-adik kita, anak-anak kita bersedia hari ini. Selamat maju jaya. Kabarnya hari ini ujian bertutur untuk bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Tak tahulah, masa kita ambil SPM dulu, saya ingat lagi hari pertama tu sebenarnya kertas 1 kan. Ini ujian bertulis dulu memang di awal. Dia awal sebulan. Kalau tak salah saya, ujian bertulis adalah pada 30 Januari. Sehingga 7 Mac ini. Selamat maju jaya kepada pelajar-pelajar di luar sana. Selamat good luck kepada mereka yang mengambil SPM 2023. Baiklah, kita teruskan pengisian kita dengan kisah masyarakat kita, ya. Kita akan bersama dengan satu keluarga. Bayangkan malam sebelum kita bersanding, tengah bayang ni. Tiba-tiba orang catering tak datang, makanan tak ada, meja tak ada, kerusi tak ada. Macam mana jalan penyelesaiannya? Kita saksikan bingkisan ini. Itu dia. Ini sebenarnya yang kita nak bawakan pada hari ini. Bagaimana sebenarnya situasi yang tular ini sebenarnya kalau jadi pada diri sendiri, mungkin kita pun tak sanggup lah, Nas. Bayangkan dah bayar duit catering sebanyak RM13,000 dan menantikan agar pihak catering tu datanglah pada hari kejadian. Pada hari majlis tersebut, yang menjadi kesedihan dalam keluarga ini apabila pihak catering tak muncul tiba. Sebaliknya dalam kesedihan tu nak kena fikir pula, apa yang kita nak buat ni? Makanan tak ada, nak jamu. Itu yang saya suka. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, dan kita bersama dengan keluarga yang begitu kuat ukhuwahnya menggambling tenaga untuk menjayakan majlis tersebut. Kita bersama dengan keluarga Abdul Syukur. Alhamdulillah kita bersama dengan ada abang nombor 5, abang sulungnya ada di sini. Boleh tolong
tolong angkat tangan sikit. Abang Sulung tak ada. Encik Burhanuddin Rabbani. Ada di sini? Encik Burhanuddin. Ini abang nombor 5 tak salah saya ya. Wah, steady. Okay, ramai hari ini kita ada masing-masing nak berkongsi tentang pengalaman ini. Kita juga bersama dengan Puan Raudah Sakinah Abdul Syukur. Ini pengantin sebenarnya. Boleh lambai sikit. Dah sampai tempat kerja lah tu. Alhamdulillah. Macam mana dengan pengantin lelaki? Cik Syahir ada di sini? Tak ada Tak ada. Okay, baik. Kemudian kita juga sebenarnya bersama dengan Cik Najmuddin Syukur. Kami ni tak kenal, jadi boleh tak tolong angkat tangan. Cik Najmuddin dan juga isteri di sebelah Puan Fatin Ruslan. Terima kasih dalam kereta ya tu. Ada seorang lagi di bawah sana juga yang pakai tudung hitam di sana. Juga ahli keluarga kalau tak salah saya. Dan tahniah kepada ahli keluarga yang menggembel tenaga. Last minute ni semuanya beres. Jadi kita nak tahu dari ada seorang lagi awak tak kenalkan ni, Muhammad Farizal Lizam. Boleh angkat tangan tak? Muhammad Farizal Lizam ada di sana? Oh, itu dia yang pakai remote di atas sana. Alhamdulillah. Ini dia dulang boy kita yang juga menggembel tenaga bersama keluarga. Jadi kita nak tahu daripada abang-abang yang paling sulung dalam skrin kita sekarang ni. Di mana saatnya, di mana alamak kita kena buat sendiri ni, macam mana? Boleh ceritakan susu galur atau jalan ceritanya? Silakan Tuan Burhanuddin. Cik Burhanuddin, silakan. Kongsilah sikit macam mana pengalaman tu. Okey, dia nanti kita tanya yang apa perasaan pengantin lah, tapi di pihak kami adik-beradik pertama sekali memang kita waktu tu terkejut. Memang terkejut lah. Maksudnya keadaan waktu tu semua siapa yang sangka kan kena scam macam tu kan. Tapi pilihan kami ada dua je. Kita nak salahkan ataupun teruskan. Jadi kalau kita salahkan, kita tak dapat apalah. Betul. So apa yang penting, kita teruskan. Apa yang perlu kita buat ialah teruskan untuk kita manage balik macam mana kita nak handle majlis ni supaya menjadi lebih baiklah. Okey, jadi sebab itulah kami duduk berbincang. So pada saya perbincangan sangat penting lah. Okey, jom kita duduk, panggil semua, IPA apa semua duduk. Okey, apa solution yang kita ada? So kita senaraikan lah. Okey, plan A, plan B, plan C. Tak terfikir untuk batalkan terus. Sebab untuk saya mungkin sebagai ahli keluarga, alamak, dah sampai macam ni, mungkin kita cancel je lah, kita postpone. Ada terfikir macam tu tak? Dia tak sampai tahap postpone. Cuma dia cuma dia peringkat macam mana kita nak meraihkan tetamu tu. Baik. Sama ada kita just bagi goodies saja ataupun kita jamu juga semampu kita. Kejadian berlaku beberapa jam sebelum majlis kan, dan sudah tentulah kad jemputan sebagainya sudah pun diedarkan. Kalau nak buat pengumuman nak postpone pun ambil masa juga. Jadi kena cari jalan penyelesaian yang lain, iaitu masaklah secara bergotong royong. Okey, kita nak tanya pandangan pengantin perempuan. Ini orang kata sejarah yang kita nak bina kan, nak bina mahligai sekali seumur hidup kita. Tentu kita nak buat yang terbaik, dan salah satu aspek utama adalah untuk menjamu tetamu yang datang. Bila kita sediakan pihak catering ni Nas, sebenarnya kita ni nak mudahkan keluarga supaya ada banyak masa nak layan tetamu. Tapi ini dah lain jadinya. Nak tahu juga Raudah, bagaimana perasaan waktu tu call catering tak dapat, hilang tah ke mana? Apa agaknya tekanan yang awak hadapi sewaktu kejadian ini berlaku? Duit pun lesap. Oh, pening kepala. Okey, sebenarnya saya dah saya dah berhubung dengan catering dari hari Rabu lagi. Sebenarnya saya tanya macam mana dia nak masuk untuk hantar kursi meja pukul berapa semua kan. Tapi no respon. Sebabnya sebelum ni dia okey je dengan saya. Bila dia mula tak respon tu? Start hari Rabu kot. Sebabnya saya nak hari Ahad. Majlis hari Ahad. Tapi hari Rabu dia dah start. Saya ingatkan dia busy lah, sebabnya 23 tu kiranya hot date. Jadi macam okey tak apa dah, mungkin dia busy ke apa kan. Tapi lepas hari Rabu, Khamis, Jumaat tu saya try to tanya dia, tapi still tak reply. Saya call pun no respond. Itu yang buat saya tak sedar hati lah. Okey, alhamdulillah. Jadi kepada Encik Syahir yang juga berada di sini, pengantin lelaki, angkat tangan sikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lega rasanya semua dah selesai ya. Alhamdulillah. Jadi tak tanya tentang ukhuwah keluarga ni lah. Jadi berapa adik-beradik yang
bergambling tenaga bersama-sama. Apakah langkah pertama yang dilakukan? Siapa nak masak? Meja kerusi nak datang dari mana? Boleh ceritakan sikit? Bagaimana susun atur jadual tu nak pecahkan kepada adik-beradik ni? Nak saya respon ke? Boleh, silakan. Abang saya respon. Okey, kita masa tu pecahan kita lebih kepada lebih kurang 3 tim lah, okey. Yang utama dia ada 2, iaitu logistik yang cari barang untuk masak. Tapi sebelum kita buat pecahan tu, kita nak confirmkan dulu dapat ayam tu. Waktu tu kita guna link sedia ada lah. Maksudnya sebab masa tu dah malam. Jadi kita nak pastikan dapat ayam tu. So bila kita dah dapat ayam waktu tu dah confirm boleh masak, baru kita pecahkan. So lepas tu dah tim yang cari bahan-bahan masak ada satu tim. Okey. Kemudian ada tim yang cari barang, kita panggil logistik lah. Siapkan kursi meja, untuk dapur-dapur, lepas tu kayak apa, dia punya bahan-bahan untuk kita letakkan makanan semua kan. Periuk nasi tu semualah. So kita pecahkan tu, yang lain standby dekat rumah lah. Dan waktu tu lah kami terima bantuan daripada tim bridesmaid dengan dulang boy ni. Okey, nak tanya juga kepada dulang boys kita, Cik Fariza Lizam ni. Dalam situasi dah orang kata nak membantu pengantin kan, nak meriahkan suasana, tiba-tiba dengar pula situasi begini. Apa langkah anda sebagai dulang boys? Turut terlibat sama ke untuk memudahkan proses memasak ni dan sebagainya? Betul, sebab awalnya kita orang dapat tahu pun dah petang maghrib macam tu lah pengantin perempuan bagi tahu yang dia ada dekat balai tentu. So kita pun terkejut sebab apa? Lepas tu bila dia bagi tahu tu, terus kita orang call kawan-kawan, terus kita kata jom kita tolong dia, kesian sebab besok dia dah nak sanding kan. So tu yang kita, mana yang ada saja time tu je lah yang ada pun. Apa agaknya tugas awak waktu tu ya? Kita ada satu tim lagi, iaitu yang utama lah kalau kita tengok kat situ ada Abang Soya dekat TikTok tu, dia tugas dia satu dia nak viralkan. Viralkan dan ternyata macam ni viral. Najmuddin tu. Okey, kita nak tanya juga dengan Cik Najmuddin dan Puan Fatin ni, bagaimana sebenarnya bila situasi ni kan nampak keutuhan keluarga tu sendiri sama-sama bersatu, bergotong royong masak tu, nampak tak suasananya tu macam inilah saat untuk masing-masing adik-beradik semua dapat berkumpul, dapat menyelesaikan masalah ini. Assalamualaikum. Saya Abang Soya, Najmuddin lah. Abang Soya kat TikTok. Sebenarnya untuk yang decide menu makan tu adalah isteri saya, sebab dia cakap menu paling simple masak lemak cili api. Lagipun orang ni 9 kan. Lepas tu kami pun bahagian saya ni saya cari barang, cari apa ni, barang-barang basah, barang-barang kering, tu sebut tugas saya lah. Abang saya cari kursi meja. Jadi saya masa saya cari barang tu, saya cakap tak boleh jadi ni sambil-sambil, sebab saya ada follower dekat TikTok kebetulan. Saya cakap saya gunakan platform ni untuk viralkan isu ni. Semoga andai dapat satu hari saya dapatlah keadilan, keluarga saya dapat keadilan lah benda ni. So tugas saya sambil-sambil saya menolong, saya rekod. Kalau tengok TikTok saya pun, rekod pun segala ala kadar lah. Terima kasih keadilan. Itulah dia keadilan untuk Abang Soya kita. Okey, kita nak tanya juga dengan pengantin lelaki ni. Mungkin sedikitlah perkongsian kan, bila semua dah membantu tu memudahkan proses majlis berjalan dengan lancar. Kemudian tu bagaimana perasaan anda bila nampak semuanya turut serta membantu? Okay, untuk pada malam tu saya pun terkejut lah bila dapat berita daripada isteri saya. Dan kita buat meeting dan saya boleh buat kesimpulan yang ukhuwah antara keluarga tu sangatlah kuat sampai boleh menjayakan planning last minute untuk wedding tu, dan dengan meja tak cukup, dengan makanan tak ada, tapi kita boleh selesaikan dalam masa yang sangat singkat. Dan majlis berjalan dengan begitu baik, dan siapa yang datang hari-hari tu diorang tak perasan pun yang kita ada problem dengan majlis kita. Kira semuanya berjalan dengan lancar dan sempurna ya. Ya, betul. Okey, untuk Puan Janah pula, apa agaknya waktu tu kan tugas Puan Janah sendiri? Ni soalan macam apa? Sebab saya ada anak kecil lah kan. Kita ada baby 7 bulan. Jadi agak limited. Cuma at the first place saya beranggapan sokongan moral tu sangat perlu untuk saya sokong adik ipar saya. Kita
think yang adik-beradik nak marah ke apa at the first place, tak apa. Akak ada dengan Raudah. And it happen, kita akan bersama-sama. Dan pada saya, the big point kat sini ialah hari bahagia Raudah dengan Syuhid will be hari bahagia. Bukan hari sedih, bukan hari yang kecewa lah. Kekuatan cinta adik-beradik ni memang tiada tolok bandingnya. Mungkin perlu juga ada seorang yang seperti memberi sokongan, kan, meredakan ketenangan. Saya percaya dalam situasi ni kadang-kadang kita dah dalam keadaan tertekan, kita akan rasa marah dan kecewa. Tapi kalau ada seorang yang menenangkan, barulah jalan penyelesaian tu mudah dicari. Apapun kami nak ucapkan tahniah kepada keluarga Cik Abdul Syukur ini kerana mempunyai anak-anak yang sangat bertanggungjawab. Dan semestinya kita nak ucapkanlah sekali lagi selamat pengantin baru untuk pengantin kita. Suasananya tetap cukup meriah kami lihat. Tahniah kepada semua. Ya, kepada Raudah dan juga Syarif, selamat pengantin baru. Semoga bahagia hingga ke anak cucu. Alhamdulillah. Baik, salam orang kampung semua. Assalamualaikum. Enjoy membina istana cinta anda dengan ukhuwah adik-beradik sekeluarga. Bukan saja adik-beradik dan juga ahli keluarga, tetapi jiran tetangga juga yang memainkan peranan. Tahniah kepada mereka semua, sebab inilah masanya kalau kita nak lihat, kan, bagaimana pentingnya dari segi kita ni hidup berjiran. Kena ambil tahulah dalam keadaan tertentu kita mesti memerlukan pertolongan jiran. Alhamdulillah. Baik, kita berehat seketika dan apabila kita kembali, 27 tahun di dalam industri, Liza Hanim di concern di mana dan macam mana, semuanya di sini MHI. Jangan ke mana-mana. Luka yang terpendam, kesannya masih berdarah. Hendak tangiskan tiada arti yang telah terjadi padaku. Pasrah aku terima, kau hujankan penghinaan, aku rentis kesabaran, aku curah pertanyaan, adakah bahagia nanti akan menyingkir dalam ribu ada hina, dalam tenang ada sabar, dalam tangis kesendirian berkemungkinankah bahagia nanti akan menyusul tiba. Bukan ku mengundang bencana, juga tak ku menabur dosa. Tak dapat dinafi kebetulan, dugaan menimpa diriku, rela aku terima. Kau hujankan penghinaan, aku rentis kesabaran, aku curah pertanyaan, adakah bahagia nanti akan
curahkan pertanyaan. Dalam tidur ada hina, dalam tenang ada sabar, dalam tangis kesendirian berkemungkinan bahagia nanti akan menyusul Sudah lihat baru mau percaya di pagi hari Liza Hanim menyanyi secara live, secara langsung. Suara pagi tak ada langsung. Sila-sila. Berkarat pagi. Kalau macam tu berkarat, kalau tak berkarat macam Ya mana? Allah. Cepat duduk. Saya tak nak nyanyi karaoke depan Liza Hanim langsung. Kalau dia tahu standard yang begitu tinggi. Liza, terima kasih kerana bersama kita. Alhamdulillah. Terima kasih. And congratulations 27 tahun berkhidmat dalam industri. Akhirnya mengorak langkah untuk mengadakan konsert solo yang pertama. Masya Allah. Sebelum kita nak cerita tentang konsert ni, nak tahu juga perkembangan terkini Liza Hanim. Ramai peminat nak tahu sebenarnya. Well, sebenarnya untuk tahun 2024 ni banyak perancangan. Ada single baru yang akan dikeluarkan insya-Allah. Tetapi untuk dalam waktu yang terdekat ni sudah semestinya kita hendak fokus kepada konsert sulung saya. Selama 27 tahun dalam industri ni, ini konsert sulung saya yang pertama yang akan berlangsung pada 4 Februari nanti 2024 di ZEP Kuala Lumpur. ZEP Kuala Lumpur. Ya, betul. 27 tahun. 27 tahun. Liza ni yang berusia 27 tahun. Kan? How I wish. Tapi saya rasa rasanya adalah 7 album studio sepanjang kerjaya 27 tahun dan setiap kali mengeluarkan suatu naskah yang baru ada rebranding di sana. Kita nampak macam mana agungnya suara Liza Hanim yang macam tidak dimamah usia begitu. Ya, Allah setuju. Jadi dalam mengorak langkah cuba mendapat peminat-peminat yang baru dari zaman ke zaman. Boleh cerita jalan cerita dia macam mana tu? Oh, bukan sesuatu yang mudah. Sepanjang 27 tahun saya dalam industri, saya dah lalui fasa kaset. Yang ada milenial di luar sana tak tahu apa cerita. Kaset tu apa, kalau bagi kat dia orang akan rasa macam nak buat apa ni, dia letak kan. Kaset, saya dah lalui fasa CD, VCD, Laserdisc pun dah. Laserdisc. Dah dengar Laserdisc lah. Laserdisc dan sekarang ni dah kita dah streaming. Semuanya secara maya di digital platform dan sebagainya. Jadi setiap fasa tu dia berbeza-beza. Apa orang cakap challenges dia. Ya, kalau dulu kita nak berjumpa dengan peminat melalui persembahan, konsert, persembahan di TV, ya. Tapi sekarang ni nak tengok Liza ni buat apa, dia buka je phone. Begini je dia quiz kita. Gini je dia quiz kita. Semua dah tahu. Tetapi kita kena mengikutilah peredaran zaman tu. Dan kerana ia adalah sebahagian daripada orang kata flow, kan? Perjalanan seninya tu. Kalau kita lihat 27 tahun tu bukan satu tempoh yang singkat, lama. Dan Pak kata Liza Hanim tadi ada banyak cabarannya di setiap fasa tersebut. Kalau boleh dikongsikanlah berkenaan dengan setiap cabaran ini, apa yang perkara yang sukar untuk dilupakan sebagai seorang anak seni, kan? Nak bertahan tu satu perkara, untuk relevan dalam industri seni dengan banyaknya pendatang-pendatang baru. Apa agaknya momen-momen yang sampai hari ini menjadi azimat kekuatan Liza Hanim? Yang menjadi kekuatan saya sebenarnya selain daripada of course tulang belakang saya yang utama adalah keluarga lah, kan? Selepas pemergian arwah ayah saya, kekuatan tu ditampung oleh ibu dan juga my husband, abang. Kenalah. Abang Syaril mesti macam belas-belas. Ya, Syaril Samsudin dan juga anak-anak saya. Yang
paling menjadi kekuatan saya adalah penggemar saya, peminat saya yang memang daripada mereka juga membesar dengan saya. Kan kami bermula di usia 17 tahun. Mereka mula menggemari Liza Hanim di usia 17 tahun. Golden Teen Search. Masya-Allah, thank you. Jadi mereka follow, mengikuti saya, bagi sokongan sehinggalah kita sama-sama dah berusia 40 tahun lebih. Sama-sama dah berkeluarga. Dah berkeluarga. Kita dah melalui banyak fasa yang bersama-sama. Jadi saya sendiri pernah berehat hampir 7 tahun juga daripada dunia industri, daripada industri. Tetapi mereka tetap di situ. Mereka tetap kekal dan terus beri support. Dan kerana itulah untuk konsert ini sebenarnya dah banyak tahun dah beberapa tahun yang lepas saya kata ini adalah impian tertunda saya. Kenapa 27? Kenapa tidak tunggu sehingga 30? Sebenarnya nak 25. Tapi belajar. COVID pula kan. Jadi bila kita yelah, kadang-kadang bila kita pada ketika itu perancangannya ada yang tak jadi, ya, kita tak dapat sponsors pula dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya perancangan Allah tu lebih hebat daripada kita. Pada tahun 2023, saya dan Syah, kerana konsert ini apa orang kata diproduce oleh Elish Media Sdn Bhd, kita start buat paperwork dan kebetulan pula ada satu usaha daripada Kementerian Komunikasi dan Digital, iaitu Dana Kandungan Digital, yang mengeluarkan offer untuk beri grant kepada melalui My Creative Ventures. Dan cantik sangat dia punya perjalanan tu kan. Jadi saya cakap abang, okey, kita tak apa, kita cuba. Dan kami hantar permohonan. Kemudian dipanggil pula untuk untuk pitching dan sebagainya. Rezekinya alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak-banyak saya ingin ucapkan kepada My Creative Ventures, kepada Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Dana Kandungan Digital, kerana sokongan mereka kepada penggiat seni seperti saya, dan juga ramai lagi yang sebenarnya benefited from DKD ni. Alhamdulillah. Tapi yang penting di sini apa yang kita nampak, bukan saja peminat yang menjulang nama Liza Hanim. Saya rasa kecekalan diri sendiri itu sangat-sangat penting. Dengan kewujudan Elish Media, sebenarnya Elish Media itu Liza Hanim Media, ya. Jadi dia usaha dengan sendiri, tapi dengan saingan hebat daripada artis-artis muda, daripada yang BBNU, dan sekarang pun established juga. Kita nampak yang naik dan tenggelam, Liza Hanim tetap ada. Masih relevan dalam muzik. Masih relevan. Jadi pendapat Liza di sini. Rezeki, ya, dan juga apa orang kata, saya daripada awal lagi saya dah tetapkan ketika saya mula menyanyi adalah niat saya. Niat saya adalah untuk mengembangkan bakat nyanyian yang Allah bagi. Bukannya hanya semata-mata nak mengejar fame, nak jadi masyhur. Tidak, bukan kerana itu. Jadi saya rasa mungkin kerana itu, kerana nawaitu saya yang daripada muda, daripada saya remaja tu saya dah terapkan, ia membuatkan saya berusaha lebih keras. Kerana jenama Liza Hanim tu dia tidak menempa terlalu banyak sangat kejayaan. Jadi macam orang kata, untuk menjadi seorang yang berjaya, kita kena menempuhi beberapa kegagalan. Jadi ia menjadikan saya seorang yang cekal lah. Tak kunjung kalah lah. Fighter. Betul, fighter. Jadi tak jadi begini, tak apa, kita cari jalan lain. Jadi kita terus berusaha dan mungkin itu juga menyebabkan saya still macam, okay, I'm still here. Yang suka sebenarnya peminat-peminat Liza Hanim di luar sana. Jadi peringatan sekali lagi dan mungkin ucapan untuk peminat di luar sana untuk konsert 27 tahun Liza Hanim in concert. Masya Allah, terima kasih. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua penggemar-penggemar saya yang telah memberi sokongan kepada saya selama 27 tahun ini. Saya ingin mengajak anda semua untuk meraihkan 27 tahun kita bersama-sama. Anda bersama dengan Liza Hanim melalui persembahan saya Liza Hanim 27 Years Journey in Concert yang akan berlangsung pada 4 Februari 2024 di ZEP Kuala Lumpur. Anda masih boleh tiket dah tak banyak, ya, tapi masih boleh dapatkan lagi melalui www.myticketempire.com. Apa yang saya boleh janjikan adalah saya bukan saja akan menyanyikan lagu-lagu yang biasa didengari. Banyak lagu rare yang you all semua suka. Yang you all semua kata, bila nak nyanyi lagu ni, bila nak nyanyi lagu ni. Inilah masanya. So go and get the tickets now. Kami doakan yang baik-baik
sahaja Terima kasih banyak-banyak untuk 27 tahun Liza Hanim 4 Februari ini khusus untuk peminat-peminat setia Liza Jangan Hanim. lupa lokasinya ZEP Kuala Lumpur. Wishing you all the best, Liza. Alhamdulillah. Terima kasih. Doakan ya. Baiklah, kita akan berehat seketika. Tapi sebelum itu, anda semua bersedia tentang satu isu yang sedang tular dan juga anda harus cakna ya tentang pangkalan data utama atau PADU. Apakah peranan anda sebagai rakyat Malaysia? Semuanya selepas ini. Terima kasih. Baik, seperti yang kita wawarkan sebentar tadi, hari ini kita nak bawakan topik berkenaan dengan sistem pangkalan data utama iaitu PADU yang mana dah diluncurkan pada 2 Januari lalu. Kabarnya sebaik saja majlis peluncuran, lebih 100,000 rakyat sudah pun mengisi dan juga mengemaskini data mereka. Ini adalah satu kumpulan data lah untuk mengumpulkan semua data secara individu dan juga berkeluarga yang mana ia penting untuk membantu kerajaan memberi bantuan dan juga subsidi. Sosioekonomi kita bagus ataupun tidak, kita tinjau pendapat rakyat Malaysia. Saksikan. Silakan. Dengan kata kunci, memastikan tiada kebocoran saluran bantuan atau inisiatif dan hanya menumpukan kepada mereka yang benar-benar memerlukan, PADU direka untuk membantu kerajaan dalam melaksanakan dasar secara bersasar. Inisiatif kerajaan ini dilihat dapat meningkatkan taraf sosioekonomi negara dan memastikan tiada penduduk yang tercicir daripada menerima segala bentuk bantuan. Bagaimana dengan reaksi masyarakat? Dengan wujudnya sistem PADU ni, ia akan lebih telus. Sebab apabila saya dapat tahu sistem PADU ni diperkenalkan oleh pihak kerajaan, so pihak kerajaan dapat mengenal pasti golongan yang betul-betul susah dan betul-betul memerlukan bantuan. So dengan adanya sistem PADU ni, so tak adalah masalah kebocoran ataupun bantuan disalurkan kepada pihak yang tidak sepatutnya. Usaha kerajaan sekarang ni sebab kampung ni ada yang dapat bantuan, ada yang tak dapat. Terlepas dia dapat bantuan, ada yang tak dapat bantuan. Yang cumanya masalahnya bila nak daftar tu, nak kemasih tu, harapkan anak-anak ataupun orang lebih muda untuk saya daftar. membayangkan mungkin sistem PADU ini mungkin boleh dimanfaatkan oleh agensi yang lain, sebagai contoh agensi yang terlibat tentang pengurusan wang zakat, yang mana mereka juga antara penyimpan-penyimpan rekod data pemohon-pemohon bantuan zakat dan sebagainya. Inisiatif-inisiatif yang diperkenalkan oleh kerajaan ini dapat dimanfaatkan oleh penduduk-penduduk yang mana di luar bandar, yang mereka tidak tahu mereka punya apa bantuan yang perlu mereka mohon. Okey. Penyediaan pangkalan data utama PADU menjamin negara yang selamat, komprehensif dan near real time bagi penghasilan analitik berkala dan digitalisasi tanpa ketirisan. Pada akhirnya, semua lapisan masyarakat dapat menikmati usaha kerajaan seadilnya. Baik, itulah di antara kegusaran rakyat Malaysia. Apa yang saya tangkap daripada sana terutamanya isu pelaksanaan. Bagaimana dengan rakyat Malaysia yang mungkin kurang cakna dengan peningkatan teknologi. Nak guna telefon bimbit pun susah, apatah lagi nak meletakkan data mereka ke dalam satu sesawang. Jadi antara isu-isu yang kita ingin mainkan, kita berdiskusi pada pagi ini. Kita nak tahu tentang keupayaan pemahaman rakyat itu sendiri. Baik, kita akan bersama dengan tetamu istimewa kita. Ini dia saya nak perkenalkan, Profesor Dr. Brajoya Bardai, pakar ekonomi pagi ini. Assalamualaikum, Prof. Apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat tahun baru juga mungkin. Selamat tahun baru. Okey. Prof, pertama sekali mungkin kita nak memberi pemahaman kepada rakyat secara jelasnya berkenaan dengan sistem PADU ini. Kenapa agaknya ketika ini kerajaan meluncurkan sistem PADU? Okey. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sistem PADU ni adalah sistem maklumat data yang dibina sendiri oleh Kementerian Ekonomi bersama-sama Jabatan Statistik dan jabatan-jabatan lain sebagai melengkapi data-data yang kita sudah ada daripada Jabatan Statistik. Jabatan Statistik mengumpul banyak data-data makro, data yang menyeluruh, tetapi dia tidak boleh digunakan untuk melaksanakan polisi-polisi khusus. Jadi kita memerlukan data khusus. Jadi sebenarnya ada
lebih 27 agensi yang telah mempunyai data-data khusus. Lembaga Hasil Dalam Negeri, KWSP dan sebagainya. Dan sekarang ni kita gabungkan itu dan masukkan dalam satu kumpulan data yang meliputi semua warga negara di Malaysia. Dan sekarang ni kita nak meminta setiap isi rumah untuk buka kepada dalam data itu dan tengok maklumatnya. Adakah maklumatnya betul? Dan maklumat tambahan perlu diisi tentang pendapatan, tentang perbelanjaan, tentang harta, tentang aspek-aspek yang lebih terperinci. Ini untuk membolehkan dia akan digunakan. Maklumat ini akan pertamanya digunakan untuk memberikan subsidi dan kita sekarang ni dalam proses untuk menyasarkan subsidi diesel dan petrol. Jadi ini yang pertamanya. Kita nak setiap orang mendaftar, jadi berasas pada data itu akan dikelaskan siapa yang akan layak mendapat subsidi. Siapa yang lebih berhak. Ya, betul. Jadi inilah kebaikan sistem padu yang ingin dilaksanakan. Ya. Betul, ya. Jadi apa yang kita nampak daripada pusat-pusat data yang dikumpulkan daripada agensi-agensi kerajaan dan sebagainya. Antara mungkin kegusaran adalah data ni dah ada, dah lama dah. Kenapa tidak diintegrasi sampai sekarang? Kenapa kita yang harus meletakkan data di dalam? Dan pada penghujung katanya, bagaimana untuk mereka yang memutuskan untuk tidak meletakkan data kerana ia bukan wajib, ya? Silakan. Ya, ini merupakan sukarela. Tapi kita sangat menggalakkan untuk setiap orang mengisi maklumatnya kerana maklumat ini untuk kegunaan sendiri. Contohnya misalnya kata subsidi petrol. Kita tahu bahawa di masa lepas kita mengelaskan isi rumah kepada B40. Maknanya 40% isi rumah ada 12 juta itu. Kemudian ada M40 ada 12 juta lagi. Kemudian T20. Jadi kalau kita guna cara mudah, kita bagi saja semua yang B40. Tapi sebenarnya itu tidak tepat. Kerana ada juga kumpulan yang M40 yang memerlukan bantuan ini. Ada yang T20 pun mungkin memerlukan bantuan ini. Jadi kalau setiap orang mengemaskinkan maklumatnya, kalau dulu mungkin dia gajinya 30,000 misalnya, tapi sekarang dah kena buang kerja. Jadi tak ada pendapatan lain. Jadi kalau dalam pengelasan asal dia masih dalam T20. Tapi sekarang kita nak klasifikasikan dia balik. Kita tak mau guna pengelasan B40, M40 lagi. Kita nak mengelaskan mengikut ciri-ciri setiap orang. Kemungkinannya ada orang yang berpendapatan RM8,000 pun mungkin masih boleh layak mendapat subsidi. Jadi kalau kita tidak mengisinya, kitalah juga yang rugi. Bukan saja itu, kerana maklumat ini akan digunakan juga untuk polisi-polisi lain. Polisi tentang perumahan, polisi tentang perlindungan sosial, polisi tentang perubatan. Saya meramai kawan-kawan orang tua kata, kita dah tua tak payah isi. Tapi sebenarnya orang tua lah yang patut isi sebab kita sedang menuju ke arah negara yang menua. Ya, di mana orang-orang tua inilah yang akan memerlukan banyak perkhidmatan dan bantuan. Kalau mereka tak masuk, habislah dia ini. Itulah dia. Baik, selain daripada bentuk bantuan seperti apa yang diterangkan oleh Prof, salah satunya adalah berkenaan dengan subsidi diesel dan juga petrol. Apa lagi yang antara manfaat dan bagaimana sebenarnya kerajaan dapat membantu sosioekonomi rakyat kita yang seramai 32 juta penduduk ini, Prof? Sebenarnya kita 32.6 juta ni merupakan kumpulan bukan saja isi rumah, kita juga pengguna. Setiap hari kita mengguna. Contohnya kita mengguna ayam. Tiap-tiap orang makan ayam. Berapa katanya 4.8 ekor satu bulan. Satu orang. Jadi kalau kita ada maklumat-maklumat terperinci begitu, kita boleh merancangkan merancangkan bekalan ayam, ternakan ayam. Jadi ini dapat menyetabilkan harga. Begitu juga beras. Tiba-tiba kita dapati kita kehabisan beras. Kalau mengikut stok beras dan permintaan, sebenarnya kita tidak akan menghadapi kesusutan beras. Jadi ini akan memerlukan data terperinci untuk kita menentukan di mana
kesesakan berlaku dan kita boleh melakukan polisi baru misalnya. Saya faham dengan data ini kita dapat memantapkan lagi rantaian bekalan kita untuk merangka polisi yang lebih baik untuk rakyat Malaysia. Saya ni, Rina akan menyatakan apa kebaikan sebagainya. Untuk saya ni, saya lebih seorang yang muskil. Kan? Dari pertama, saya akan approach daripada dua aspek. Yang pertama, isu keselamatan cyber kita. Jadi difahamkan track record kerajaan juga taklah begitu hebat kan. Saya ingat lagi 2022 kebocoran atau ketirisan data daripada JPN. 22 juta rakyat Malaysia telah terlibat dan tiba-tiba banyak pula orang dapat panggilan scam dan sebagainya. Jadi mungkin dari isu keselamatan, pendapat doktor sendiri. Sebenarnya saya rasa kita terlampau memikirkan sangat tentang keselamatan data ni. Tapi sebenarnya kita secara tak sengaja atau sengaja setiap hari dalam sosial media kita update our status. Dan kita memberi batas secara percuma. Kita beri secara percuma. Dan ini kita nak bagi kepada kerajaan dan kerajaan mempunyai akta untuk melindungi semua data kerajaan ada kaedah-kaedah firewall dan sebagainya untuk mengawal data. Jadi kita tidak perlu sangat risau. Memanglah kita tidak boleh menjamin bahawa data ini akan dilindungi secara perfect ataupun sempurna. Tapi saya rasa perlindungan oleh kerajaan setakat ini adalah salah satu yang terbaik. Dan kita masih terus akan melakukan usaha untuk melindungi ini, insya-Allah. InsyaAllah. Dan pastinya waktu yang diberikan daripada 2 Januari hingga 31 Mac untuk rakyat Malaysia sendiri mengisi data dan mengemaskinkan data mereka melalui sistem padu ini. Mungkin dari segi pemahaman ataupun nak tahu cara bagaimana nak daftar ni, kami nak kongsikan sedikit bingkisan ini. Jom kita saksikan. Ini antara langkah mudah untuk mendaftar pangkalan data utama atau padu. Boleh digunakan dengan komputer riba atau menerusi telefon pintar sahaja. Yang pertama, buka laman sesawang www.padu.gov.my dan klik pada daftar sekarang. Selepas itu, masukkan maklumat asas seperti nama penuh, nombor kad pengenalan dan juga nombor postcode mengikut kepada kad pengenalan anda. Seterusnya, masukkan nombor telefon dan alamat email yang aktif. Tujuannya untuk penerimaan OTP. Tapi kena ingat, jangan kongsikan OTP anda dengan orang lain. Dah dapat OTP kan? Buat pengesahan akaun dengan memasukkan kod daripada SMS. Kemudian, tetapkan kata laluan ikut kriteria yang diperlukan. Permohonan mengambil masa sehingga 3 hari. Selepas berjaya didaftarkan, log masuk ke akaun anda dengan memasukkan kad pengenalan dan juga kata laluan yang telah ditetapkan. Dah berjaya log masuk tapi ni apa pula nak kena isi ni? Jangan panik. Lengkapkan 9 bahagian maklumat yang diperlukan, antaranya pendidikan, alamat semasa dan juga pekerjaan. Mudah kan? Selamat mendaftar. Nampaknya senang saja. Terima kasih Tuan Asri Badrun, penerangan yang sangat komprehensif untuk saya. Dan insya-Allah setiap rakyat Malaysia boleh lakukannya. Tapi untuk saya mungkin warga tua akan menghadapi kesusahan untuk mengisi data. Itulah dia, kena tanya anak-anak dan sebagainya. Seperti yang saya cakap tadi, 2 aspek. Aspek kedua adalah aspek transparansi atau ketelusan di sini ya. Jadi akta data peribadi kita menyusurkan bahawa kerajaan tidak bertanggungjawab jikalau ada ketirisan data atau salah guna data. Jadi ada orang di luar sana yang ingin mengatakan mungkin kita kena tangguhkan seketika padu ini untuk kita rangkakan atau kita pindahkan Seksyen 3-1 akta data ini. Pendapat Profesor pula? Kepada saya, kita tidak boleh menunggu sehingga semua infrastrukturnya sempurna baru kita nak memulakan sesuatu. Sebab dalam proses kita melakukan nanti kita akan terjumpa banyak lagi masalah dan itu semua memerlukan pembetulan. Tapi
kita kena mula sesuatu. Kita ambil langkah pertama ya. Dan sebenarnya langkah pertama ini penting kerana matlamat utama kerajaan hari ini ialah untuk menjimatkan sekurang-kurangnya 15 atau 20 bilion dalam bentuk subsidi kepada petrol dan diesel yang diselewengkan, yang disalahgunakan. Contohnya ia banyak digunakan oleh orang bukan warga negara, oleh pelawat-pelawat yang datang daripada Thailand, daripada Singapura. Dan juga yang pentingnya yang diseludupkan. Sebab harga petrol RM5 di Thailand, di Singapura RM8 misalnya. Jadi kita melakukan itu dulu, kita jimat 30 bilion, nanti kemudian kita masuk langkah kedua. Dan kita akan baik pulihkan perkembangkan dia ya, insya-Allah. Dan pastinya ini adalah merupakan satu sistem yang bukan saja memberi kemudahan kepada kerajaan sendiri tetapi juga kepada rakyat. Betul. Jadi tanggungjawab kita untuk sama-sama mengisi dan juga mengemaskini data melalui sistem padu ini. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Barjoya Bardai di atas penerangan berkenaan dengan sistem padu ini. Mudah-mudahan ia memberi pencerahan. Jangan panik, jangan takut dan pastinya ianya adalah untuk manfaat setiap rakyat 32.6 juta penduduk rakyat Malaysia. Keadilan untuk setiap rakyat Malaysia menerima subsidi dan juga polisi-polisi kerangka yang akan dibina oleh kerajaan dengan data ini, insya-Allah. Baik, kita berehat seketika dan apabila kita kembali kita wrap up MHI pada pagi ini. Semuanya selepas ini. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Baik, kita dah sampai ke penghujung siaran. Terima kasih kepada anda yang meluangkan 1 jam untuk berkongsi pelbagai maklumat bersama dengan kami. Mudah-mudahan perkongsian hari ini memberi sedikit pencerahan lah berkenaan dengan topik yang kita bawakan tentang sistem padu ini. So, kita akan kembali lagi dengan topik. Selamat kepada anda yang selalu ada anak-anak kecil yang suka bergaul dengan anak yang lain. Kutu rambut. Sangat-sangat penting. Dan juga nostalgia seni bersama artis era 60-an Adnan Othman bersama kita di MHI. Semua kupasan kita nak bawakan esok, jadi anda harus setia bersama dengan kami. Selain itu juga kami juga nak ingatkanlah kepada semua kerana saudara kita di bumi Palestin masih lagi dalam situasi peperangan, jadi teruskan berdoa, kekal berdoa, mudah-mudahan kemenangan milik Palestin. Solidariti untuk rakyat Palestin dan juga dari kami MHI. Saya Naz Rahman. Saya Hazrina Kasim. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Bye.